Sektor perikanan masih memainkan peranan penting sebagai penyumbang utama sumber protein negara. Perkara ini semestinya dapat membantu negara memacu kemajuan ekonomi dari masa ke semasa. Sekaligus, ia dapat membantu memberikan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka yang terlibat secara langsung seperti para nelayan. Namun kini, satu persatu isu dan konflik timbul dalam industri perikanan negara hingga mampu menjejaskan pendapatan rakyat. Salah satu isu yang sering diperkatakan ialah masalah kekurangan ikan marin di perairan laut negara. Ini menyebabkan negara mula bergantung kepada bekalan ikan marin import. Sebagai satu langkah untuk mengatasi masalah yang berlaku, negara telah memulakan sektor aquacultur marin, di mana penggiat sektor aquacultur memelihara dan menternak ikan marin di dalam sangkar. Ini bagi memastikan spesies ikan-ikan marin yang semakin berkurangan di laut negara tidak terus pupus dan semakin terpelihara jumlahnya, sekaligus mengurangkan kebergantungan negara terhadap ikan marin import. Terkini dalam sektor aquacultur marin, iaitu kacukan 2 spesies ikan kerapu bagi menghasilkan 1 spesies yang lebih baik ciri-cirinya. Ikan kerapu pada dasarnya merupakan satu spesies ikan marin di mana tumbesaran dan kehadirannya di laut negara hanya pada bulan-bulan tertentu sahaja. Ini menjadi sebab kenapa ikan kerapu semakin berkurangan di laut negara. Jika di awal penubuhan sektor aquacultur, negara hanya menternak ikan kerapu harimau sahaja, kini hasil kerjasama pelbagai pihak telah wujud ikan kerapu hybrid. Ikan kerapu kertang atau giant grouper dipilih sebagai induk jantan kerana ciri utamanya yang cepat membesar. Tumbesarannya mampu mencecah sehingga 400 kg pada tahap maksimum. Namun, untuk dijadikan induk dalam proses kacukan ini, kerapu kertang seberat 100 kg telah dipilih. Ikan kerapu harimau pula dipilih sebagai induk betina kerana ciri utamanya yang tahan terhadap serangan penyakit dan cepat menghasilkan benih. Jadi kacukan antara kedua-dua spesies ini pastinya akan menghasilkan satu spesies baru yang menggabungkan kesemua sifat baik dari kedua-dua induk. Paling ketara, kerapu hybrid dapat mencapai saiz pasaran iaitu 1 hingga 1.5 kg dalam masa 10 bulan berbanding kerapu harimau yang memakan masa 15 bulan untuk mencapai saiz yang sama. Kaedah pembiakan secara in vitro digunakan untuk menghasilkan kerapu hybrid di mana mani dan telur disenyawakan di luar dengan bantuan suntikan hormon. Penetasan telur berlaku di antara 16 hingga 18 jam selepas telur disenyawakan. Telur-telur yang telah disenyawakan dipindahkan ke dalam tangki pembenihan untuk jangka masa 30 hingga 40 hari sehingga selesai peringkat metamorfosis sebelum dituai. Benih perlu dikelaskan dari masa ke semasa bagi mengurangkan kanibalisme, iaitu makan sesama sendiri, terutamanya pada saiz 2 hingga 7 cm. Setiap perkara baru yang dilakukan pastinya ada masalah dan cabaran yang ditemui. Proses pembenihan kerapu hybrid juga ada cabarannya yang tersendiri. Pertama sekali dari segi kematian peringkat awal larvae, peringkat awal larvae, dan juga satu lagi masalah cannibalism. Kematian peringkat awal larvae itu kita dapati berpunca daripada pemakanan induk itu sendiri. Jadi sekarang ni kematian boleh dikurangkan, larvae boleh dikurangkan disebabkan kita sudah membuat manipulasi pemakanan induk itu sendiri. Dan bagi kematian disebabkan oleh cannibalism, kita atasi dengan menggunakan sistem SEN, di mana
Selepas 30 hari ternakan, kita akan pindahkan ke dalam tangki sen, yang tangki kecil-kecil ni, untuk kita asuh sehingga 3 inci. Kepentingan pemilihan makanan dalam projek kerapu hybrid ini sebenarnya harus dimulakan di peringkat induk lagi. Ini bagi memastikan induk yang dipilih benar-benar sihat dan sesuai untuk dikacukkan. Di peringkat anak benih seperti ini juga, pemilihan makanan yang tepat adalah sangat penting kerana kadar kematian adalah paling tinggi di peringkat ini jika tidak dijaga dengan betul. Kita dari Jabatan Perikanan mengharapkan agar penglibatan pihak swasta dalam pembenihan kerapu harimau dan juga kerapu hybrid ini, untuk kerana dia punya pulangan adalah tinggi dan boleh mengurangkan import benih-benih ikan mering negara. Harga semasa telur kerapu hybrid boleh mencecah antara 6 hingga 10 ribu ringgit per juta, dan harga benih yang bersaiz 7.5 cm adalah di antara 8 hingga 12 ringgit seekor. Oleh kerana harga dan permintaan benih yang tinggi, maka ikan kerapu hybrid dijangka mampu dikomersialkan sama ada di peringkat telur, benih dan pembesaran. Projek penternakan ikan kerapu hybrid sebenarnya telah dimulakan pada tahun 2010. Pada awalnya, masyarakat kurang yakin dengan projek kerapu hybrid ini. Namun kini, selepas pelbagai promosi dijalankan, ia semakin dikenali dan semakin mendapat sambutan dari pelbagai pihak. Jabatan Perikanan Malaysia dan pelbagai pihak berkaitan amat berbesar hati jika ada individu atau pihak-pihak swasta yang mahu meneruskan usaha murni ini. Seperti di FRI atau Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Ikan Laut di Tanjung Demong, Terengganu ini, telah ada beberapa orang penduduk setempat dan juga syarikat-syarikat swasta dari seluruh negara datang untuk mempelajari teknologi pembenihan ikan kerapu hybrid. Antara penduduk setempat yang menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari dan mendalami ilmu penternakan kerapu hybrid adalah Tuan Fakaruddin Tuan Kadir, atau lebih senang dikenali sebagai Din. Din yang berusia 33 tahun telah memperuntukkan masa selama 6 bulan di FRI Tanjung Demong ini. Din memulakan kerjaya sebagai pengusaha aquakultur dengan menternak ikan siakap di dalam kolam. Perusahaan yang dijalankan bersama isteri dan abang iparnya mengalami kemerosotan akibat kekurangan tenaga kerja. Kemudian, Din beralih arah dengan menternak ikan kerapu liar di dalam tangki. Ini lebih mudah bagi Din kerana sumber air laut yang diperlukan untuk membina habitat kerapu liar amat mudah untuk diperolehi, memandangkan rumahnya berdekatan dengan laut. Tetapi, masalah lain pula yang timbul. Ikan kerapu liar yang diternak Din sering dijangkiti penyakit keturunan. Kerana itu, beliau nekat untuk menternak kerapu hybrid. Selepas tahun 2011 tu kami sudah berjaya membuat pembenihan kerapu hybrid sendiri dengan bantuan dari pejabat FRI Tanjung Demong. Kami diberi induk oleh pejabat Tanjung Demong, FRI Tanjung Demong, untuk membuat pembenihan sendiri. Selepas pertengahan tahun 2011 tu, kami telah membeli lebih kurang 30 ekor induk kerapu harimau untuk proses pembenihan kerapu hybrid. FRI Tanjung Demong yang bertindak sebagai mentor kepada Din tidak pernah lepas tangan dan membiarkan Din menjalankan projek ini bersendirian. Dari masa ke semasa, pihak FRI Tanjung Demong akan datang membuat lawatan untuk memantau dan memberikan bantuan khidmat nasihat kepada Din, lebih-lebih lagi di peringkat awal penternakan, kerana masih banyak perkara dan cabaran yang perlu Din hadapi. Cabaran pertama dia dari segi pertama induk lah. Dari segi induk tu kita kena betul-betul cek dulu dia punya kualiti induk. Dari segi penyakit keturunan dia tu memang bebas dari penyakit keturunan. Kemudian barulah kita pergi dari segi suplemen dia lah untuk telur, untuk pembenihan telur apa tu.
melalui masalah. Yang kedua, dari segi penyediaan tangki benih, penyediaan bagi tangki lava tu mengikut spek yang dikendaki lah. Seperti kalau yang dekat saya buat ni, sudah banyak kali saya renovate untuk menjayakan ni projek ni. Menurut Din, beliau lebih berminat untuk menternak dan menjadi pembekal anak benih berbanding memelihara ikan matang. Ini kerana dalam industri kerapu hybrid, masalah utama sekarang adalah kekurangan pembekal anak benih. Justru, Din akan memasarkan anak benih bersaiz 3 inci kepada pelbagai pihak yang mahu menternak hingga mencapai saiz matang. Untuk pasaran bagi kerapu hybrid ni, bagi saya lah, dia memang tak ada masalah. Sebab kita sekarang memang bergantung terus lah dari negara luar macam Indonesia ke, Taiwan ke. Jadi sekarang ni dia orang tengah cari yang lokal lah. Sebab untuk pasaran kerapu hybrid ni memang dia orang boleh sangka dekat pantai barat lah banyak. Macam Johor ke, Melaka kurang lah. Tapi dekat Selangor, dekat Pulau Pinang, Perak, Kedah, itu memang bergantung terus benih dari negara luar lah. Jadi bila dah kita berjaya untuk buat sendiri ni, saya rasa untuk pembenihan tu memang tak ada masalah. Kaedah penghantaran anak benih bergantung kepada permintaan pelanggan. Jika permintaannya sedikit, Din hanya menggunakan plastik yang dipenuhi oksigen. Sikit. Namun, jika permintaan yang banyak, biasanya pelanggan akan datang sendiri membawa lori yang dipenuhi tangki-tangki ikan. Jadi banyak atau sedikit permintaan seseorang pelanggan, Din akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi permintaan mereka. Raja Udang Aquaculture Sdn Bhd yang terletak di Sedini Kecil, Kota Tinggi, Johor, merupakan salah satu pelanggan tetap anak benih kerapu hybrid yang diternak oleh Din. Jarak antara pembekal di Terengganu dan lokasi penternakan mereka di Johor tidak menjadi penghalang kerana percaya projek ini boleh menjadi satu pelaburan masa depan yang menguntungkan. Pada dasarnya, Raja Udang Aquaculture yang ditubuhkan pada tahun 2003 memulakan perniagaan dengan menternak udang putih dan kemudian bertukar kepada udang harimau. Oleh kerana penternakan udang mempunyai cabaran yang besar untuk dipertahankan, maka pihak Raja Udang Aquaculture mengambil inisiatif dengan menternak pelbagai jenis ikan termasuk ikan kerapu hybrid sebagai satu jalan alternatif bermula pada tahun 2010. Sebagai permulaan, Raja Udang Aquaculture membuat 7 sangkar ikan di dalam terusan. Kini mereka berbangga mempunyai 160 buah sangkar dengan keluasan 12 kaki persegi. Bagi ikan kerapu hybrid, mereka memulakan penternakan anak benih sebanyak 2,000 ekor dan 70% daripadanya berjaya diternak sehingga mencapai saiz matang, iaitu seberat 1 kilogram dalam tempoh yang dijangka, iaitu antara setahun hingga setahun setengah. Ikan hybrid ni berbanding dengan ikan kerapu harimau. Yang kerapu harimau ni dia daripada segi pembesaran dia agak perlahan. Dia mengambil masa setahun hingga 2 tahun baru untuk mendapat kita punya saiz pasaran, iaitu dalam 1 kilo, 1,5 kilo dan 1,3 kilo ya. So dalam kerapu hybrid ni pembesaran dia agak lebih cepat berbanding dengan kerapu harimau. Kita dalam setahun ke setahun setengah kita boleh dapat pembesaran dia sekitar dalam 1,3 kilo. Namun, menternak kerapu hybrid di dalam sangkar juga mempunyai cabarannya yang tersendiri, seperti mana menternaknya di dalam tangki.
makanan, suhu persekitaran, cahaya, rawatan dari masa ke semasa, semuanya memainkan peranan yang penting untuk memastikan kerapu hybrid yang dipelihara sihat dan memenuhi kesemua ciri-ciri dan sifat yang sepatutnya diperoleh seperti tumbuh saran dalam jangka masa yang ditetapkan dan ketahanan terhadap serangan penyakit. Walaupun ternakan kerapu hybrid ini menggunakan sumber air laut yang dipam terus ke dalam sangkar, masih terdapat sedikit perbezaan pada pH dan tahap kemasinan air laut tersebut. pH dan kadar kemasinan air laut yang digunakan amat penting kerana jika tahap kemasinan air di dalam sangkar tidak tepat, ia boleh mengganggu tumbusaran ikan. Jadi dari masa ke semasa, pihak Raja Udang Aquaculture akan memeriksa dan memperbaiki tahap kemasinan air laut di dalam setiap sangkar. Satu alat khas digunakan untuk mengukur tahap pH dan kemasinan air di dalam sangkar. Jika bacaan meter kurang dari bacaan yang sepatutnya, kaki tangan Raja Udang Aquaculture akan menjalankan proses menambah garam untuk memperbaiki habitat kerapu hybrid ini. Biasanya, proses ini dijalankan serentak dengan proses grading dan rawatan ikan yang bermasalah. Semasa proses ini dijalankan, ikan akan diperiksa satu persatu sama ada ia dijangkiti penyakit atau tidak. Kerapu hybrid yang sedang membesar amat mudah terdedah dengan jangkitan parasit yang disebabkan oleh air laut di dalam sangkar. Jika penternak peka dan sentiasa memberi perhatian yang sewajarnya, pasti jangkitan ini dapat dirawati sekaligus dapat mengelakkan kerugian akibat kematian ikan. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh individu atau pihak yang berminat untuk menceburi bidang ternakan ikan kerapu hybrid. Oleh kerana kerapu hybrid mempunyai harga pasaran yang tinggi, maka kematian ikan adalah sangat merugikan. Walaupun untuk pasaran tempatan saya rasakan dia amat kurang, tapi dia lebih kepada untuk pasaran ekspor. Kerapu hybrid ni sekitar saya ingat biasanya dalam bulan 9 sehingga hujung tahun, harga ikan kerapu hybrid ni dia akan lebih tinggi berbanding dengan ini. Sebab kita melihat kepada cuaca negara pengimport. Biasanya dia dalam bulan 1 hingga bulan 9 mereka membela kerapu hybrid ni, tapi selepas tu dia punya cuaca season dia akan bertukar, agak sejuk kan, so dia tidak sesuai untuk kerapu ni kan. So kita di sini mengambil kesempatan di situlah, mana kita boleh ternak dia sepanjang masa. Kerapu hybrid ni harga dia untuk masa ini, saya kerapu hybrid ni harga dia sekitar 50 hingga 60 ringgit sekilo. Dan dia akan meningkat. Saya ingat pada hujung tahun ni dia akan meningkat. Raja Udang Aquaculture mampu dijadikan contoh yang baik kepada mereka yang berminat untuk menceburkan diri dalam penternakan ikan kerapu hybrid. Kesungguhan dan kesabaran Raja Udang Aquaculture Sdn Bhd dan penternak seperti Din boleh dijadikan inspirasi bagi mereka yang mampu berfikir dan percaya bahawa pelaburan dalam jangka masa yang panjang seperti penternakan kerapu hybrid ini mampu membantu mereka meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Ilmu, kesabaran dan kesungguhan adalah kunci kejayaan. Kalau dalam ternakan aquaculture ni, daripada segi kos dia agak tinggi, tapi kita kena lihat pada satu perancangan yang lebih jauh. Mana dia, kalau pada jangkaan saya lah, permintaan kepada projek-projek aquaculture ni akan meningkat setiap tahun. Dengan kita melihat kepada sumber yang kita ada sekarang ni lah, mana sumber laut kita pun kurang, dan saya jangkakan permintaan ini akan terus meningkat, dan usaha-usaha baru saya lalu-lalukan lah cuba bagian ini. Dan juga kalau ada apa-apa masalah ke apa, saya bolehlah hubungi pada pihak Raja Udang Aquaculture Sdn Bhd. Bolehlah kita sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, dan lain-lain lagi lah.
Diharapkan industri ikan kerapu hybrid dapat diperkembangkan dan mendapat sambutan yang lebih baik dari masyarakat kerana ia merupakan satu bidang yang mampu memberikan pulangan yang sangat lumayan jika dijalankan dengan kesungguhan yang tinggi. Jika hal ini berlaku, pastinya negara mampu tersenyum kerana kita tidak perlu lagi risau dengan bekalan ikan marin negara sekaligus dapat mengurangkan kadar import ikan marin.